Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bincangan kali ini ialah daripada bab 4, tajuk indeks, surt dan logaritma dengan subtopik hukum surt. Surt. Ini adalah simbol biasa yang kita lihat, punca kuasa. Punca kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa 5, punca kuasa N. Apa-apa punca kuasa pun bolehlah. Punca kuasa ini, simbol punca kuasa ini kita sebut ataupun kita panggil simbol radikal. Boleh rujuk nota yang telah diberikan sebelum ini. Surt, simbol radikal terbagi kepada surt dan bukan surt. Surt merupakan nombor tak nisbah. Apa nombor tak nisbah? Ia adalah nombor yang tidak boleh ditukar kepada pecahan. Contoh 1.7320508 dan seterusnya. Perhatikan nombor-nombor selepas titik perpuluhan. Nombor-nombornya adalah nombor-nombor yang tidak sama, tidak bersamaan satu sama lain, tidak berulang, macam tu kan. Tiada ciri-ciri persamaan. Jadi kita nak tukar kepada pecahan pun mustahil. Bukan surt terdiri daripada nombor nisbah dan nombor integer. Nombor nisbah merupakan nombor perpuluhan yang boleh ditukar kepada pecahan. Contohnya 0.5 apabila ditukar kepada pecahan menjadi 1/2. 0.3333 apabila ditukar kepada pecahan menjadi 1/3. Ciri-ciri dia kita tengok kalau nombor tu tak habis berulang pun macam 0.333 ni, nombornya ataupun ciri-cirinya dia sama. Yang kita boleh tengok dia boleh ditukar kepada pecahan. Nombor integer, kita semua dah sedia maklum apa itu nombor integer. Contoh 2, 3, 4 dan sebagainya lah. Kalau macam ni, surt ni, kita biasa sebut punca kuasa 2, punca kuasa 3, macam tu kan. Ia juga disebut surt A peringkat N. Kalau macam ni, biasa kita sebut 4 punca kuasa 3, betul? Pun boleh. Tapi dalam bentuk surt disebut surt 4 peringkat 3. Seterusnya, pemudahkan surt. Contoh A. Punca kuasa 2, 24 per punca kuasa 2, 8. Kalau dalam bentuk surt tu, kita sebut dalam surt 24, surt 24 peringkat 2 per surt 8 peringkat 2. Perhatikan peringkat surt. Kedua-duanya mempunyai peringkat yang sama, iaitu peringkat 2. Jadi mengikut hukum indeks, apabila peringkatnya sama, maka dia boleh digabungkan dalam satu surt. Jadi daripada pecahan 24 dengan 8 di bawah tu boleh digabungkan jadi 24 per 8 dalam satu surt terus. 24 per 8 bersamaan dengan 3. Jadi jawapannya ialah surt 3. Contoh B, surt 5 darab dengan surt 2. Sama macam tadi, menggunakan hukum indeks yang sama. Bila peringkat surt itu sama, kedua-duanya peringkat 2, betul? Jadi dia boleh digabungkan. 5 dengan 2 tu boleh dimasukkan dalam satu surt, jadi 5 darab 2. 5 darab 2 ialah 10. Jadi jawapannya ialah surt 10. Perhatikan juga jawapan kedua-dua contoh A dan B merupakan nombor tunggal di dalam satu surt. Jadi kita panggil sebutan begini dipanggil surt tunggal. Contoh C. Dekat sini kita nampak dah ada nombor di luar surt. 5 surt 63. Ini hukum yang sama sebenarnya macam contoh A dan B. Bila kita gabungkan nombor yang mempunyai peringkat surt yang sama. Tapi yang macam C ni kita terbalikkan. Daripada nombor tu tunggal menjadi pecah 2. Apa yang kita buat? Kita perhatikan nombor 63. Kita fikirkan faktor bagi 63
yang mana faktornya mungkin boleh dikuasa duakan. Sekarang kita punya set peringkat 2 kan, jadi punca kuasa 2. Kita tengok ada tak punca bagi faktor bagi 63 yang boleh kita punca kuasa 2 kan. So kita dapat 9 darab 7. 9 boleh punca kuasa 2, tapi 7 tak boleh. Tak apa, salah satu pun jadi. Daripada tunggal tadi, kita pecahkan macam ni. 5 set 9 darab 7. Okay. 5 tu tak semestinya melekat dekat 9 lah. Melekat dekat 7 pun sama aja, dia darab. Okay. Jadi 9 tadi terus punca kuasa 2 kan, jawapannya 3 betul. Jadi 5 darab 3 terus darab dengan set 7. 7 tak boleh kita punca kuasa 2 kan, jadi kekalkan dia dalam bentuk begitu. Jawapan kita dapat 15 set 7. Faham? Contoh seterusnya, 3 set 20 tambah 7 set 20. Okey. Tengok set tersebut. Set peringkatnya sama. Dalamnya sama. 20. Yang 7 pun 20. Okey, jadi kita boleh gunakan konsep macam ni. 3y tambah 7y sama dengan 10y. Jadi apa jawapan kita? 7 set 20 tambah 3 set 20 tambah 7 set 20. Dapat 10 set 20. Faham? Seterusnya, menisbahkan penyebut bagi ungkapan yang melibatkan set. Perhatikan nota di sebelah, set konjugat. M set A, set konjugatnya ialah M set A juga. Maksudnya diri dia sendiri. M set A tambah N set B, set konjugatnya ialah M set A tolak N set B. That means, boleh tengok kalau ini tambah, konjugatnya jadi tolak. Kalau tolak, terbalikkan je lah. Konjugatnya akan jadi tambah. Macam tu. Okey. Penjelasannya seterusnya. Contoh ya, A. 1/5 set 3. Menggunakan set konjugat yang pertama. M set A. Diri dia sendiri. Jadi, sebab itu darab dengan 5 set 3 juga. Bila bawah darab dengan 5 set 3, atas pun darab dengan 5 set 3. Okey. 5 set 3. Set konjugat bertujuan menghapuskan set pada penyebut. Masih ingat apa itu penyebut? Penyebut ialah pecahan yang bahagian bawah tu. Atas ialah pengangka. Tu patutnya kena maklum. Okay, bila pecahan darab, dia akan darab straight. Pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Okay, kena tahu yang ni set 3 darab set 3 menghasilkan 3. Maksudnya hilang set tu. Kenapa? Tengok penjelasan yang lebih. 3 kuasa 1/2 darab 3 1/2. Ini adalah hukum indeks pecahan. Kuasa 1/2 adalah punca kuasa 2. Ini semua kena tahu. 3 kuasa 1/2 darab 3 kuasa 1/2. Asasnya sama, boleh gabungkan. Jadi 3 kuasanya boleh ditambahkan. 1/2 tambah 1/2. Sama dengan 1, betul? So, 3 kuasa 1 ialah 3. Ini menjelaskan yang di atas ni. Jadi, seterusnya 1 darab 5 set 3 ialah 5 set 3 lah. Di atas ni. And then, 5 darab dengan 5. Ni, 5 darab 5. Set 3 darab dengan set 3. 3. 5 darab 5 darab 3 macam tu So, 5 dengan 5 tu boleh hapus. Jadi, jawapan kita ialah set 3/15. Itulah jawapan kita. Contoh seterusnya B. 1/2 set 3 tolak 5 set 7. Ni contoh set konjugat yang kedua tu lah. Kalau dia punya tengah-tengah tu tolak,
maka dia punya konjugat adalah tambah. Ni. Atas dengan bawah darab benda yang sama. Tu. Okay, bila satu darab dengan set konjugat tu, dapatlah set konjugat tu tadi. And then, yang bawah tu menggunakan, dia akan jadi macam ni 2 set 3 kuasa 2. Ni. Tolak 5 set 7 kuasa 2. Macam mana boleh jadi macam ni? Okey. Ini kita dah belajar masa tingkatan 2 ke, tingkatan 3, kuadratik pun kita dah belajar. Semua kes macam ni lah. Kalau kuasa 2 sempurna. Bila kita pecahkan jadi 1 tambah 1 tolak. Betul tak? Kalau ini kes terbalik lah. Daripada ni. Bila kita darabkan A darab A kuasa 2 macam tu. Jadi ini ibarat A. Ibarat A. So A darab A jadi A kuasa 2 ni. Jadi ini kita kuasa 2 kan lah. B darab B kuasa 2. Jadi kuasa 2. B kuasa 2. Faham Ingat dia punya ni. So, bila dah kuasa 2 kan, dapat negatif 1, 6, 3. Yang atas tu tak boleh buat apa-apa lah. Memang satu darab diri dia akan dapat kekal macam tu. Okay, boleh faham Baiklah, sekian saja untuk penerangan kali ini. Sedikit nasihat daripada cikgu, gunakan masa yang diberi dengan sebaiknya. Sepanjang tempoh PKP ini, manfaatkanlah dengan ilmu dan jasa. Maksudnya, ada ilmu, ada pelajaran yang cikgu kongsikan, rebutlah pelajaran tersebut. Dan jasa tu maksudnya rebutlah peluang untuk membantu kedua ibu bapa dalam tempoh cuti-cuti panjang ni. Ilmu yang kita dapat biarlah seiring dengan akhlak yang baik untuk membentuk insan yang berjaya. Okey, sekian, terima kasih. Bye bye.